Macam biasa Bal. Sangkut tali. Oh, dia tak payah kot. Okey. Okey. Okey, ngam. Alright. Dulu sekali apa? Dua sekali ya. Okey, baik. Bismillah. Up. Oh, Tu. Ada orang lagi ke bang? Ada. Okay, kita dah habis explore kawasan Pulau Upih ni. Ada beberapa lokasi hotspot, antaranya swimming pool, telaga, tokong Cina, makam, 2 buah makam dan juga tangki air. Jadi adalah beberapa perkara-perkara yang kurang masuk akal yang boleh kita sharekan kepada semua. Tok dan juga Abang Amir sendiri merasakan lah, sebab ni first time diorang sampai ke sini untuk lakukan explore. Dan saya sendiri tadi waktu awal saya sebenarnya dah buat live. Kemudian saya pukul 12 lebih saya matikan live untuk saya sambung buat off record. Dan waktu tu dekat sini saya nampak bola api ataupun cahaya lah. Lepas kita dengar bunyi patah ranting yang besar tebal, kemudian kita nampak cahaya seakan bola api. Dan kalau kita tahu, kawasan ni memang popular dengan penampakan bola api lah. Tapi Allahualam, kita tak tahu nak cakap yang bola api tu apa benda, sama ada ianya makhluk ataupun hanya ilusi mata. Allahualam. Jadi itulah, kita akan berkongsi cerita sendiri daripada Abang Amir dan juga Tok Bugis sebentar lagi bila kita sampai ke kawasan camp. okey. Aku okey ke Bal? Okey. Bagi ngam. Aku dah silau menang lampu aku sendiri. Alright. Santai je kan. Santai. So kita tak kisahlah siapa-siapa host bersama-sama dia. Okay, so aku start dulu Okay. Kita dah selesai dah eksplorasi tadi dari jam 12 lebih. Tapi Noval dia buat awal. Noval sempat buat live tadi. Tapi adalah gangguan-gangguan yang berlaku. Nanti Noval akan cerita lah sepanjang apa yang Noval alami sepanjang buat live selama sejam lebih Noval dekat 2 jam. Dekat 2 jam. Tu apa hal? Stop recording. Assalamualaikum. Kucing. Jadi apa yang saya nak ceritakan adalah sedikit pengalaman waktu kita melakukan explore di kawasan Pulau Upih baru-baru ni bersama dengan AY Studio dan juga Tok Bugis Channel. Adalah sedikit beberapa gangguan ataupun pengalaman baru yang dapat kita rasa dan sharekan kepada penonton dan viewer. Kita ada jumpa ular sawa batik di ruangan tokong Cina di belakang sana tu, dekat dengan makam. Waktu tu saya dengan AY main jalan je. Kita jalan untuk tengok tokong tu. Tiba-tiba Tok
bagi tahu yang dia ternampak ular sawo batik tu. Besar dia dalam betis, saiz-saiz betis jugalah. Mana? Ni. Tahu. Hati. Wow. Ini adalah kali kedua saya ke sini. Kali pertama saya membuat live di bahagian TikTok. Waktu kita tak tahu lagi kawasan tu ada makam, 2 buah makam. Saya duduk di ruangan chalet depan makam tu. Kita rehat, kita buat live, kita borak-borak kejap. Lepas tu tanpa Oi. No, don't. Sini. Pok, sini. Into frame. Tanpa kita sedar, ada satu kelibat putih. Yang ini bukan kelibat. Yang ini nyata. Kau sini. Allahu Akbar. Hai, waalaikumsalam. Siapa tu? Hai, waalaikumsalam. Siapa tu? Hai, waalaikumsalam. Siapa tu? Dah. Okey, waktu kita tengah duduk di kawasan chalet tu, yang saya kata saya nampak kelibat seakan benda putih tu, dia hanya sepintas lalu je. Dia macam dia memerhati, lepas tu dia menyorok balik di dalam ataupun di belakang dinding. Saya tak tahu nak positif macam mana lagi, sebab dia memang jelas depan mata. Tapi yang saya peliknya, dalam rakaman tu hanya nasib baik dia terakam. Kalau tak, macam pelik jugalah, sebab saya memang nampak jelas depan mata kalau putih. Tapi dia cepat sangat, dia satu saat ni. Mana yang boleh letak belakang aku? Ni. Banyak barang. Okey. Sekali tak boleh. Hari ni dah bergerak. Ni tali dia dah kuat dah. Kata cici dia. Okay guys, Ni JT dia. Kita akan melalui JT ni dan akan ke belah sana tu untuk kita naik boat. Okey, tu dia Dewa Studio dan juga Tok Bugis. Ni air tengah surut. Kalau tak ikutkan kat sini tinggi juga. Tekong tahu jalan tak jalan ni. Tak payah nak pening-pening ah. turun sini ya? Boleh. Jiga dah balik ah. Air surut abang. Tu lah. Macam mana nak turun ni? Boleh. Ni abang pijak ni. Satu lagi. Yes. One more. Ni. Tapi ada gimbal dalam. Ada gimbal lah. Gimbal baru Ya, gimbal baru. Jaga-jaga drone mahal ni. Oh, drone mahal pula. Okey. Dah. Ni kau sandang ni. Tak perasan. Yang kau sandang ni. Nak turun sini yang tak bebal sangat. Okey, kita balik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga. Berat sikit tu ni. Boleh. Okey. Boleh bang duduk. Ni boleh. Kat kaki saya. Alamak, miau. Tepi lah sikit, miau. Ni siapa nak turun? Okey. Boleh. Boleh. Duduk atas apa ni? Duduk atas apa ni? Duduk. Ya. Duduk. Ngam. Nanti saya nak duduk mana situ? Boleh. Fal, jangan close up perut aku, Fal. Tak ada.
melakukan rakaman pukul 12.30, hampir pukul 1 baru start. Tapi saya dah jalan dulu dah. Saya jalan pukul 10 macam tu untuk saya buat live dulu dah. Waktu buat live tu adalah beberapa gangguan. Kita sesat, kita tak jumpa jalan. Tapi kita pernah sampai. Cumanya dia macam blank. Kita confused. Mana satu jalan. Adalah bau-bau busuk, bau-bau bangkai macam tu. Dan yang paling ketara adalah saya nampak kelibat bola api. Tapi waktu tu, sebelum tu memang saya dah nak end live. Lepas tu viewer pun dengar ada bunyi patah ranting yang besar, yang agak besar sebab jelas sangat bunyi dia. Ketepang macam tu Saya pelik. Saya tengok belakang, tak ada. Saya suluh, tak ada juga. Lepas tu saya berjalan lah. Tengok, kita suluh lagi. Tengok, tak ada lah apa lagi. Tak ada apa macam tu. Lepas tu kita end live lah kan. Sebab kita nak gerak dah. Saya ingatkan AY dengan Antuk dia tertunggu-tunggu kan. Pijak, ada bunyi orang pijak apa ni, kayu-kayu. Ni macam kayu patah. Lampu pun dah tak kuat geng. Bunyi orang pijak. Kejap. Bunyi bukan ranting pun. Dia pijak kayu. Sebab kayu tu besar. Sekejap. Kat kawasan ni. Pada kita end live tu, saya jalan nak ke balik base. Saya nampak ada satu lampu. Dia seakan color oren macam lampu jalan ataupun lampu pelita. Nak kata dia statik tak juga. Dia ada bergoyang ke kiri kanan macam tu lah. Tapi saya panggil AY, saya panggil Tok, bang, tak ada yang menyaut. Jadi kalau itu bukan dorang, siapa lagi kan? Mungkin alam belah sana lah. Dia nak tunjuk yang dia wujud dekat situ. Bos, kau buat apa balak mak kau, shuffle. Waktu kita nak gerak ke Pulau Upih tu, dah ada beberapa lah faktor. Kalau nak dipikirkan secara kebetulan, banyak kebetulannya. Sebelum ni tak ada lagi masalah kecil macam ni tapi kita abaikan. Antaranya adalah waktu kita nak ke pulau tu, kita naik bot. Bot tu adalah bot yang biasalah. Besar tak besar, kecil tak kecil macam tu. Bila sampai tengah-tengah laut tu, tiba-tiba enjin bot tu mati. Itu yang pelik, enjin bot mati 2 kali, enjin bot tu mati. Lepas tu bila kita dah sampai ke bahagian jeti, Tok punya jari terbelah. Panjang jugalah. Dia terkena dengan batuan yang tajam tu kan. Kita nampak macam benda-benda ni macam kecil, kebetulan tak ada apa. Tapi bagi saya, dia macam ada tanda-tanda lah. Tanda-tanda yang mungkin orang belah sana tu tak berapa gemar ataupun tak tahulah. Sebab sebelum ni tak adalah gangguan-gangguan macam ni. Ketika nak letak barang, bot ni beralih. Bila beralih, aku terpaksa pegang tembok tangga tu. Masa pegang tu lah dia hiris. Darah dah menitik-nitik masa tu. Itu dah bertanda awal. Dia nampak macam kebetulan. Bila kita fikir balik, apa? Ini rupanya Bila gabung. Banyaklah kita berfikir hari ni. Jadi satu cerita. Betul. Yalah. Itu bila kita berkait balik dengan apa yang berlaku pada kawasan Pulau Upih ni lah. Mungkin adalah perkara yang kalau kita buat perkara tak baik, Betul. dia akan jadi Berawat buang barang. Betul, buang barang sini. Tempat buang. Betul. Pulau Upih ni adalah pulau yang lama. Antaranya pulau ni dulu dijadikan sebagai kubu lama, kubu pertahanan sebelum penjajah untuk masuk ke Kota Melaka. Jadi kat situ mungkin ada berlaku pertumpahan darah.
dah lama lah kan. Dan juga dekat situ zaman sebelum Kota Formosa dulu dia dibina, diorang ambil batuan elektrik tu di dalam kawasan Pulau Opeh tu pada tahun 1500 macam tu lah, saya rasa lah kalau tak silap. Kena pula air masin. Orang pedih ya. Mantap. Terbelah. Terbelah. Dia terbelah dalam ni. Ya tu. Nampak? Allah. Kita apa? Jaga kita. Okey kan, kita dah sampai di Pulau Opeh. Mengambil masa dalam 10 minit lah perjalanan daripada JT Pulau Gadung tadi. Jadi kalau korang boleh tengok depan ni, ini yang dikatakan sebagai batuan elektrik yang digunakan sewaktu dulu-dulu untuk membina kota Formosa oleh pihak Portugis pada tahun 1500 kalau tak silap saya. Boleh nampak batuan-batuan ni. Dia mengambil batuan elektrik tu daripada Pulau Opeh ni. Dan Pulau Opeh juga merupakan kubu terakhir sewaktu penjajah dulu sebelum dia masuk ke kawasan Kota Melaka. Ini adalah kubu terakhir yang digunakan lah. Jadi tak apa ni orang kata, tak mustahil lah tempat ni agak keras. Punya suasana dia macam mana, Allahuakbar. Kita akan buat eksplorasi dan merasakanlah sendiri suasana di kawasan ini, dan akan melihat dan menziarahi makam lama arwah Datuk Agus dan juga makam, tak silap saya apa nama tu. Jadi kita akan masuk kan. Macam mana? Macam mana? Macam inilah. Macam mana perasaan ni? Perasaan sangat teruja dan gembira. Ni second time lah. Sebelum ni pulau apa? Teluk Dalam. Pulau Pangguh. Kira pulau juga kan? Pulau, yes. Memang dalam pulau. So ni pulau kedua. Ini pulau kedua, Pulau Opeh. Dan tempat memang menarik dan cantik. Dalam kita belum explore lagi, kita baru sampai. Jadi Apa yang jadi tadi tu? dah berhenti darahnya. Dia terkena apa tadi? Apa nama dia? Orang panggil Etek. Etek. E-T-E-K. Jangan mencarut. Etek. Etek.
Dah naik lah semak samun tu kat sini. Bismillah. Harap-harap tak adalah binatang-binatang berbisa ni. Tawakal lagi. Bismillah. Dikatakan kawasan ni mempunyai sebanyak 92 buah chalet. Tapi saya tak nampak macam macam 92 pula. Tapi mungkin di belakang sana ada chalet yang besar. Jadi kita akan pergi tinjau lah. Ini dia dah agak semak samun sikit. Kita sampai lewat. Sekarang dah hampir pukul 7.30. Jadi kita buat tinjauan waktu cerah ni. Kita reki-reki dulu kawasan mana yang sempat kita pusing. Besar kan pokok dia. Kebanyakan chalet dekat sini dia dah reput, dah dipecah-pecahkan. Contohnya macam ni. Dan di belakang sana pun ada juga. Malam nanti kita akan pusing. Slowly. Cuma kita ambil sedikit lah view pada waktu cerah ni. Tengok. Supaya kita tak pelik malam nanti. Kalau apa-apa jalan tak jumpa ke apa ke kan. Okey, itu dia bahagian tangki air yang dikatakan pelbagai cerita oleh para pemancing. Pernah kelihatan sosok wanita lah. Allahu a'lam. Kita tinjau kejap ya. Bismillah. Harap tak adalah binatang kat sini. Besar lagi pokok dia. Menarik. Assalamun ala Sulaiman fi alamin. Okey, ini dia punya tandas. Allahu Akbar. Ma'ai, Allahu Akbar. Subhanallah, besar geng. Macam mana kita pergi situ? Besar chalet ni ya. Oi, bahaya geng lalu sini. Memang besar sangatlah. Ini bekas apa Harap-harap ni bekas orang ya. Dia buat tanda jalan ya. Sebab ni nampak macam ada kesan-kesan. Allah Akbar, besar. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Saya rasa 4 orang peluk pokok ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang 5, 6. Ada pokok besar kat sini. Enam. Okey, di sana pun ada juga tapi dah tumbang dah kan. Ini merupakan kali kedua saya datang ke sini. Dan waktu kali pertama pun saya ada perasan something tau. Bila kita berjalan dekat tempat ni, kita akan dengar macam bunyi-bunyian yang akan ikut belakang kita. Tapi sebenarnya itu adalah daun kering yang ditiup angin. Allahu'alam. Tapi memang saya perasan benda yang macam tu lah. Sebab kita tak boleh tengok benda-benda di belakang kita. Tapi bila kita berjalan, kita akan perasan something yang bunyi juga di belakang kita. Tapi harap-harap tak ada apa-apa lah kot
Bismillah. Oh, cantik cantik geng. Allahu Akbar. Dah roboh dah. Dia himpak ni. Pokok dia tumbang saya rasa. Dia pun tumbang kat sini. Ada dikatakan oleh bekas pekerja di sini, dia share di ruangan TikTok, tak silap saya, kawasan ni menjadi tempat pembuangan perawat yang membuang saka ataupun ilmu-ilmu mereka diorang buang di kawasan Pulau Upih ni. Dan adalah beberapa dia sebut ada kaum-kaum jinnya. Tapi kita tak tahu kisah sahih. Jadi kita share macam tu je lah. Dia ada kolam, perigi, apa lagi yang menarik dekat sini? Makam, 2 buah makam. JT, kawasan port orang moncing. Beberapa buah chalet besar ni. Dan kali pertama saya buat rakaman di sini waktu malam, saya ada dapat footage seakan benda yang putih mengintai. Dan kalau masih ada lagi footage tu, kita akan selitkan dalam video, InsyaAllah. Tapi kawasan ni ada beberapa orang juga pergi dekat sini. Ada yang nampak kelipat berbola api, bola api yang terapung di kawasan atas dan juga di kawasan sini. Waktu dia orang buat base di kawasan ferry, JT tu, ada kelipat berbola api kat sini. Tapi sebenarnya tak ada orang dalam ni. Tak ada lagi kita nampak kelibat-kelibat monyet. Cuma ada burung-burung je. Sebab kita risau barang-barang kita tinggal Bismillah. Geng, banyak sangat lah geng nyamuk dia. Korang tengok keluar daripada tempat ni memang kita demam. Saya kena tukar baju lengan panjang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ada beberapa buah chalet besar ni. Mana kita nak naik kawasan tangki air dia, geng. Allahu Akbar. Bismillah. Salamun ala Nuhin fi alamin. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Apa ubatnya kita nak hindar daripada nyamuk ni, geng? Habis dah bintat-bintat dah badan kita ni. Agak tinggi juga tu Tinggi, geng. Gatal, geng, gatal. Bismillah. Saya cuba naik dan tunjukkan view daripada atas ni. Kalau nampak, kita akan nampak keseluruhan Pulau Upih ni lah kot. Selain daripada view drone, ni adalah alternatif lain. Kita akan cuba naik Sebab kali pertama saya dah pernah naik dah. Cuma jalan sini. Allahu Akbar, geng. Bahaya, geng. Harap-harap tak adalah binatang berbisa. Bismillah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, ini yang laluannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Ini cantik Gelap saya tak dapat. Okey, nampak ni. Aku pakis dia macam fan leaf. Cantik ni. Tapi bahaya untuk saya sebab kita tak nampak bawah-bawah ni sama ada lubang atau binatang-binatang berbisa. Cantik kan? Subhanallah, cantik kan? Assalamualaikum. Saya nampak Saya nampak seakan kelibat tadi lalu kat sini. Kali hitam, mungkin burung. Alhamdulillah. Penat kan? Ha ni dekat sini tadi. Lampu tu. Belah mana lampu tu? Kawasan ni. Oh, aku atas tu. Mana? Bangunan apa? Tangki air. Menara. Oh, menara tu lah menaranya. Tangki air lah tu. Oh. Menara bukan situ kan? Situ juga ah. Oh. Sekali jalan dulu. Ha, sekali. Gila. Oh, faham lah. Ya, banyaklah kita dengar kisah-kisah yang berlaku daripada pemancing yang mancing kat sini. Nampak dia ada bola api. Dia terbang lah Cuma dia macam cahaya Memang ada lah kot. Dan beberapa rakan-rakan yang pernah datang sini buat rakaman pun yang macam kapal tadi pun cahaya. So kita start daripada ni lah.
Agak semak ni laluan ke bahagian swimming pool. Terbaik kan angin malam tu. Kita macam bersia-sia waktu malam Alright. Gelap. Boleh mandi ni. Dulu dia tak dalam macam ni. Ni sebab hujan kot, air bertakung. Hujan lah, yelah. Air tak ada pengaliran keluar kan. Dia bisa longkang masuk lalu ni. Bawah ni masih ada lagi. Dia punya, kalau tengok ada lubang tu kan, boleh tengok dia punya bawah ni punya saluran. Saluran air ni pump. Pump dia. Di belakang daripada bahagian swimming pool ni terdapat tokong lama dan masih sehingga sekarang masih digunakan. Nanti saya akan tunjukkan bahawa Abang Meh dan juga Tok Bugis di kawasan tokong. Dan di kawasan ni pula dulu ada tim paranormal kot pernah dapat footage sosok putih, tapi belakang ni sebenarnya tak ada apa, tak ada tiang, tak ada apa. Tak ada. Ni dulu ada tim lah pernah nampak benda putih seketul, tapi nak kata tiang, tak ada tiang kan. Tapi memang dia tunjuk lah gambar tu, memang ada putih dekat sini. Memang tak ada apa kat sini. Benda putih seakan tu lah. Seakan lah. Tapi tak tahu lah nak kata apa. Bismillah. Saya akan bawa mereka ke bahagian tokong Cina, InsyaAllah, dan juga makam. Ada perigi juga dekat situ. Pokok kat sini semua seram-seram kan. Sekejap saya terangkan tukang tengok ni. Oh, seram ni. Mana laluan dia? Bismillah. Tengok bawah, tengok. Lubang-lubang. Ni tak pasti apa, tapi dia macam tempat pump pun ada. Kat
situ macam ada bangunan-bangunan. Tadi kan sepanjang dekat sini ada perasan tak ada monyet ke apa-apa atau pokok? Tak ada kan? Tak ada. Tapi tadi waktu buat live saya stay kat sini lah. Sebab saya nak cari tokong tu kan. Okey. Ada benda kepek sampai dia nak jatuhkan satu dahan tu. Bunyi kuat gila. Dalam live tu dengar. Saya risau benda tu dahan tu jatuh atas kepala kan. Sebab memang bunyi nak jatuh. Kepek. Bunyi mengepak. Bukan kepak. Macam monyet. Monyet. Tapi dia tunggu dahan nak patah je. Oh. Saya bunyi macam benda ranting kecil-kecil dah patah. Cuma tunggu yang besar nak jatuh. Atas ni Tapi saya suruh tak nampak apa. Pelik sikit lah. Nak kata monyet sini memang tak jumpa monyet. Tapi kalau ada tu monyet aku kan. Bahagian pokok Dia dah jadi Bahagian pokok ni yang kadang-kadang tengok bang. Besar. Okey, ni bahagian menghala ke bahagian tokong ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tokong. Nak kata tinggal, dia macam ada orang datang juga ah. Batik. Mana? Ni. Kau. Hati. Mana? wow. Batu yang diorang buat Eva Musa. Pembinaan kota Ekomosa. Boleh tengok ni keadaan pantai di Pulau Opeh ni memang semak lah. Dia punya air dah bawa sampah-sampah ni mungkin daripada arah darat sana. So boleh tengok ni harap-harap tak tahulah geng kawasan ni sayang geng pantai tu dengan batuan-batuan merah ni memang cantik. Tapi itulah sampah-sampah daripada darat sebelah sana dah dihanyutkan ke sini. Besarnya. Kalau ikutkan ni kawasan apa lah? Pam air Pam air kot
Buat sendiri je. Tapi ni nampak lagi lah. Gaya sebab tadi kita dah jumpa. Okay, kalau kanan ni bang, kanan ni ke arah makam. Kalau sini ke arah perigi lah, perigi lama. Pergi lama. Sini makam. Sini makam, Okey. sini Jom perigi. Sini perigi lama Mana Kita dulu? tinggal makam, kita sedekahkan sedikit Al-Fatihah. Okay. Ah. Memang takkan jumpa. Jarang nak jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu lagi bawah. Yang bawah sana. Boleh tengok nama dia kat situ tadi saya. Ada nama dia. Atau nama kat sini. Ni Datuk Agus. Tu. Datuk Agus. Nampak? Panjang, nampak berapa kaki ni. Tahu. Satu lagi bawah tu. Ai. Ni. Hah? Ada. Bau Tu ada bau apa-apa? Ada. Tak ada. Wangi. Makan lagi. Di sini ada catat nama. Ada? Ada. Panglima. Datuk Panglima. Kenapa kepala di sini? Yang atas kepala di sana. Tu saya tak pasti. Macam ni rupa chalet dia. Dia sama je binaan dia. Dan dah ropong dah pun. So kita boleh tengok dari luar. Setiap blok besar ni dia ada 1, 2, 3, 4 buah. 4 buah chalet. 1, 2, 3, 4. Oh, ni. Okey, ni perigi. Assalamualaikum. Saya rasa perigi ni zaman-zaman dulu lah. Saya rasa perigi ni zaman-zaman tak tahulah kan waktu resort ni diorang buat ke, tapi dengan gaya maybe diorang baik pulih kan. Boleh jadi baik pulih. Tengok dalam dia. Ini kalau masuk ni memang tak ada maaf lah. Ni ada bau perasan. Apa nak tukar bateri ya? Okey, baik. Kalau tengok keadaan sekeliling ni malam-malam ni, dia nampak macam satu pintu gerbang tau. Kita akan lalu satu pintu gerbang. Sebab dia ada pokok yang kecil-kecil tu. Memang terbaik lah suasana malam kat sini. Satu, dua, tiga. 3 tingkat. Sorry kan. Torchlight dia agak malap sikit sebab bateri dah nak habis.
bateri. Nak masuk ke bahagian ni Dia pakai apa? USB-C ke apa? USB. Oh ni dah luar ni. Kita bawa ni. Kita nak cari jalan macam mana kita nak ni kejap rumput dia tinggi sangat. Bismillah. Assalamualaikum. Malam jarang. Malam jarang. Dah mati ni. Mana aku tekan record tak nyala. Dia padam. Oh, dengar ke tak? Bateri okey? Wah, kosong. Dia padam. Bateri okey tengah charging. Oh. Alah. Overheat. Overheat kot. Dia tak bagi tahu ke? Terpadam. Dah awak melangak-langak dia tengok itu tengok ini tak perasan dah. Oh. Alah. Okay, ini antara hotspot yang terakhir selain daripada makam, kolam, perigi, dan di mana lagi Okey, ni tangki air. Aku tengah betulkan benda ni pasal dia tak nak record. Ha. Belakang pegang tu. Alamak. Relax lah, jangan macam tu. Terkejut aku. Dia nak gurau tu. Jangan bagi terkejut. Lagi salah. Okey, ketinggian tangki air ataupun menara ni dia agak tinggi jugalah, 3 tingkat. Tok Bugis dari tadi kena ganggu. Kena kacau. Yang boleh tak habis rekod. Iyalah. Bateri aku ni pun baru first pakai ni. Betul cepat sangat dia sedut ni. Dia tutup je wifi aku. Oh. Fish. Wifi on. Ha. Tapi tak connected dengan gimbal. Pula dah. Okey, ini adalah kali yang ke-3 atau ke-4 saya naik turun dalam masa satu hari tangga ni. Ya Allah, penat. Jadi kita sebagai tour guide pada malam ni, ni antara tempat hotspot je, memang cantik kan. Ini pokok-pokok ni. Allah Akbar. Satu lagi. Allah Akbar. Okey, ini tangki airnya. Satu lagi.
view sekeliling Pulau Opeh pada waktu malam ni. Memang gelap gelita lah, cuma yang kita nampak lampu-lampu tu dekat kawasan darat sana. Okey ya. Okey, take 5, take 5. Okay, kita dah habis explore kawasan Pulau Opeh ni. Ada beberapa lokasi hotspot, antaranya swimming pool, telaga, tokong Cina, makam, 2 buah makam dan juga tangki air. Jadi adalah beberapa perkara-perkara yang kurang masuk akal yang boleh kita sharekan kepada semua. Tok dan juga Abang Amir sendiri merasakan lah, sebab ni first time diorang sampai ke sini untuk lakukan explore. Dan saya sendiri tadi waktu awal saya sebenarnya dah buat live. Kemudian saya pukul 12 lebih saya matikan live untuk saya sambung buat off record. Dan waktu tu dekat sini saya nampak bola api ataupun cahaya lah. Lepas kita dengar bunyi patah ranting yang besar tebal, kemudian kita nampak cahaya seakan bola api. Dan kalau kita tahu, kawasan ni memang popular dengan penampakan bola api lah. Tapi Allahualam, kita tak tahu nak cakap yang bola api tu apa benda, sama ada ianya makhluk ataupun hanya ilusi mata. Allahualam. Jadi itulah, kita akan berkongsi cerita sendiri daripada Abang Amir dan juga Tok Bugis sebentar lagi bila kita sampai ke kawasan camp. Okey, aku duduk macam nampak. Nampak? Kalau tak nampak perut jadi sikit lah. Oh, siap. Nampak perut eh? Okey. Tak nampak eh? Okey. Aku okey kepal. Okey. Okey kau. Aku dah silau menang lampu aku sendiri. Alright. Santai je kan. Santai je. So kita tak kisahlah siapa-siapa host pun sama-sama je. Okay, so aku start dulu